Baik, terima kasih Jasmine atas laporan dan juga perkembangan terkini dari Kemaman ataupun di PRK ketika ini. Saya ada satu persoalan. Saya ingin tanyakan daripada tadi lagi berkenaan dengan Dr. Sam dicalonkan sebagai calon PM. Okay. Saya nak tanya kepada Dr. Mahdi. Saya melihat perdebatan di media sosial mengatakan bahawa ini satu kaedah yang agak kelakar dikatakan kerana ini melibatkan hanya PRK. Kenapa sehingga ada poster meletakkan PM yang seterusnya. Namun kita melihat kepada implikasinya begitu besar daripada apa yang digelakkan di lapangan di media sosial ini, Doktor. Bagaimana ceritanya? Ya, setidak-tidaknya ianya memberikan semangat kepada jentera pilihan raya dan juga pengundi-pengundi Tegar PAS dan juga sebahagian yang atas pagar condong kepada PAS untuk menyokong sebab why not ya? Ya. Ia propaganda yang berkesan. Why not kita undi, mana tahu kan. Walaupun sekarang ini kerajaan perpaduan menguasai 2/3. Tetapi dari sudut politik saya rasa memang itu adalah satu kebarangkalian yang amat sukar. Sebab Perdana Menteri sudah pun meniti 1 tahun dan pada tahap ini saya rasa beliau juga telah menyatakan bahawa kestabilan sudah officially tercapai, kestabilan politik. Dan kita dapat juga lihat keselaruan di dalam pembangkang itu Perikatan Nasional apabila wujud krisis kepercayaan kepada Presiden Bersatu iaitu pengerusi Perikatan Nasional sendiri apabila 5 orang ataupun dikatakan ada beberapa orang lagi yang akan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Jadi oleh sebab itu ianya satu strategi untuk memenangi Kemaman. Tetapi untuk menukar kerajaan sebelum PRU16 itu adalah amat sukar. Melainkan sesuatu yang luar biasa berlaku. Doktor. Strategi ini memang nampaknya memang PN suka guna strategi ini ya seperti yang PRN Penang, PRN Melaka ya satu-satu perkara yang baru. Dan bagi saya ini adalah yang strategi yang sihat lah ya walaupun mungkin tidak logik kalau kita tengok dari seconga angkanya ya kalau sekarang ni yang menyokong kerajaan perpaduan dalam 153 ya dan memang tak logik tapi cukup logik untuk sebagai promosi dan juga dalam pilihan raya. Yang saya rasa terkilan sedikit dan juga kurang bersetuju, amat tak setuju sebenarnya. Adalah memomok ataupun menggunakan sentimen yang 3R ni ya, tentang Melayu akan tergugat, agama Islam akan tergugat dan sebagainya. Apa yang akan kita dapat? Ya. Apa yang kita dapat dengan mengundi hanya kerana dimomok dan juga ditingkatkan perasaan tak selamat. Apa yang dapat? Adakah ini satu perkara yang progresif? Bagi saya, kalau kata kita selalu takutkan anak, ya, anak akan menjadi seorang yang pengecut. Dan ini bagi saya adalah sesuatu perkara yang amat tidak sihat dan saya amat berharaplah ya. Saya tak apa dari segi nak letak ketua menteri wanita pertama lah, nak letak PM lah dan sebagainya, itu adalah satu yang taktikal yang sihat lah ya. Tetapi yang taktikal yang mundur ini ya yang nak melemahkan pengundi supaya mengundi atas dasar rasa tak selamat ni ini perlu dibuang. Sebab kita ni nak menuju ke negara maju ya dan kita nak takut-takutkan rakyat, ini adalah satu perkara yang amat tidak sihat lah. Ya. Doktor tanyakan apa kita akan dapat dengan kempen takut-takut ni lah. Kita istilahkan kempen takut-takut ni mangsanya adalah mereka yang terjebak dengan siege mentality. Saya ada jawapannya. Dia dapat kemenangan di Kemaman. Jadi itulah matlamat. Tapi dalam jangka masa panjangnya kepada penduduk tu ya kerana isu-isu utama ya seperti sara hidup ya seperti peluang pekerjaan ya seperti infrastruktur untuk nelayan dan juga orang tengah ambil 1 kilo ikan tu sampai berapa banyak ringgit dia ambil yang disebut oleh yang telah diketengahkan
diketengahkan oleh Mak Sabu beberapa hari lalu, perkara-perkara ini yang sepatutnya di highlight, diketengahkan ya, dan bukanlah dimomokkan, sebab kita mahukan rakyat kita ni lebih kepada pengundi yang thinking voters, bukannya pengundi yang hanya kerana takut jadi perkara yang dimomokkan. Ya. Dan kita dah tengok dalam perlembagaan kita, memang agama Islam bukan sekadar agama rasmi, tetapi agama persekutuan, dan juga dalam bajet pun dah ada berapa bilion ya diperuntukkan, dan sudah tentu kempen seperti itu amat berjaya, bukan sekadar di Malaysia tetapi di mana-mana juga. Kalau kita guna kaum dan juga kita guna agama, memanglah berjaya, dah lama dah guna, tetapi ianya taktik yang bukanlah sihat. Ya, Doktor, kita melihat ya, melihat land ini, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, ini memang nampaknya pengaruh UMNO mengecut. Itu yang kita lihat dengan begitu jelas ya. Dan kita tidak boleh membayangkan di keempat-empat negeri ini penyusupan PH itu akan luas disebabkan oleh adanya sentimen takut-takut yang digambarkan oleh Dr. Sharifah tadi. Jadi ini adalah satu lagi manifestasi daripada gelombang yang dibina dan cuba dibina. Dalam konteks ini, apabila UMNO pengaruhnya semakin menguncup, istilah saya tadi mengecut, maka kita boleh menjangkakan bahawa ia akan kekal sedemikian selama UMNO masih bergulat dengan realiti yang ada semasa ini. Dr. Mazlan. Ya, realitinya UMNO, prestasi UMNO ini sudah pemerosok sebelum bergabung dalam dalam kerajaan perpaduan lagi. Kerana ternyata UMNO dalam pilihan raya ke-15 yang lalu, walaupun menentang PH, menentang Perikatan Nasional, UMNO pada masa itu dengan Barisan Nasional hanya menang 30. 30, kalau kita lihat sejarah UMNO ni, itulah jumlah yang paling rendah. UMNO pernah menang 100 lebih kerusi untuk satu pilihan raya umum. Kemerosotan UMNO ini ada hubungan dengan realiti perubahan-perubahan politik yang berlaku sekarang ini, di mana hegemoni UMNO itu sebenarnya sudah pun berakhir kerana adanya perubahan pemikiran pengundi-pengundi disebabkan media sosial, globalisasi, kemajuan pendidikan dan sebagainya. Kerana UMNO itu perlu berubah mengikut perubahan zaman. Jadi sebenarnya betul apabila PAS dan Bersatu bergabung dalam satu gagasan, orang Melayu melihat itu sebagai disebut sebagai gagasan ummah. Jadi apabila naratif itu dimainkan, orang Melayu yang di jalur konservatif ataupun jalur Melayu Islam yang kurang moderate ini, maka mereka akan terpengaruh dengan naratif yang seperti ini. Dan saya jangkakan Terengganu, Kedah, Perlis akan bakal mengikut jejak Kelantan. Di mana Kelantan ini sudah 33 tahun PAS mengekalkan kuasa diri ini. Dan saya jangka Terengganu, Kedah dan Perlis dia akan mengikut jejak Kelantan untuk satu tempoh yang lama. Maka lawan kepada Perikatan Nasional ini, mereka perlu melihat bagaimanakah caranya untuk mereka mengubah persepsi rakyat supaya menyokong gagasan mereka ni. Saya fikir ini satu kerja yang berat. Kerja yang memerlukan perancangan, kerja yang memerlukan iltizam dan sebagainya. Jadi saya lihat sebenarnya bagus juga ada imbangan politik di Malaysia ni. Nampaknya demokrasi itu hidup. Dan tidak ada hegemoni dalam politik itu sebenarnya baik untuk negara kita. Bagus ada semak ada imbang. Cuma kalau tajuk kita berbeza bukan tentang kemaman, keprihatinan lah agaknya. Istilah concern. Saya nak guna istilah concern, tapi saya tak jumpa bahasa Melayu concern. Concern apa, Dr. Mazi? Concern apa? Kebimbangan. Kebimbangan saya adalah kerana semak dan imbang itu garis tengahnya adalah kaum dan agama. Maka di situ akan ada bahaya yang tersendiri. Tapi kerana kita memberi suluhan spesifik kepada dikotomi Melayu dan bukan Melayu, dikotomi Islam dan bukan Islam tu kita nampak sekarang jurang tu meluas. Maka apa yang perlu dibuat? Walaupun kita kata semak dan imbang, betul yang Tuan Syed sebut tadi. Tetapi kalau di atas jurang yang semakin melebar itu, dikotomi yang semakin melebar itu, maksudnya pemerintah, Perdana Menteri kena fikirkan sesuatu bagaimana untuk merapatkan kembali jurang itu.
maka program-program polisi yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk membanteras perkara yang berkisar dalam 3A tadi supaya dapat merapatkan semula jurang yang sedang berlaku. Saya doktor kena datang semula kalau tajuknya tentang itu. Sebab kita beri soalan spesifik tentang kemaman ini. Jadi kita akan saya rasa menariknya nanti bila kita melihat butiran, perincian, data-data daripada salur yang ada, kita akan nampak trendnya. Dr. Makzi tadi sebut soal transfer vote, peralihan undi. Ini semua akan memberi makna yang tersendiri. Tapi dalam hal yang sama juga, bila saya sebutkan kepada Dr. Mazlan tentang menguncupnya pengaruh UMNO di Malay Heartland, di apa terjemahan Malay Heartland tanah, ada istilah ke Dr. Mazlan ni, dia menulis banyak Malay Belt. Bila saya dalam kepala saya cuma ada Malay Heartland saja. Apa dengan izin. Cuba Hafiz bantu sikit, tengok sikit apa istilahnya. Kerana di Malay Heartland ni kita tahu 4 negeri ni yang menguncup serentak dengan pengaruh UMNO adalah kerana tak adanya panglima. Tak adanya panglima yang, kalau di Kedah kita ada Sanusi against siapa? Kan Terengganu Samsuri against siapa? Di Kelantan mungkin ada tapi dah pergi menyertai PAS pula. Jadi ini juga isu yang mungkin tidak mampu ditangani oleh UMNO dalam tempoh yang dekat. Tetapi 3 tahun ini apakah itu satu kemungkinan yang baru untuk mewajahkan tokoh-tokoh yang lebih segar, dan sehingga kan Tan Sri Effendi terpaksa diletakkan untuk memberikan sedikit gugatan. Kalau mengharap kepada pemain tempatan, parti tempatan, sepertinya mangkir, absent. Dr. Mazzi. Ya, betul. Itu saya sebutkan awal tadi bahawa tidak dapat tidak ianya balik pada isu kepimpinan. Maknanya kepimpinan kitar semula, ataupun ada orang sebut dinosaur, itu perlu dilihat sebagai salah satu sebab yang menyebabkan protes daripada pengundi tegar UMNO selama ini. Oleh sebab itu, pada saya kita tidak boleh membiarkan sebenarnya negeri-negeri Malay Heartland, kawasan Melayu ini 100% dikuasai oleh satu parti saja tanpa representasi daripada pihak lain, sama ada pembangkang ataupun daripada kaum lain. Salah satu yang paling segera boleh dilakukan tetapi agak sukar dan memerlukan political will yang tinggi ialah reformasi sistem pilihan raya. Kalau kita melaksanakan sistem proportional representation sebagai contoh yang dilaksanakan di Eropah kebanyakannya, maknanya pihak yang kalah juga akan ada wakil dalam Dewan Undangan Negeri, tidak zero, kosong. Jadi itu adalah keadaan yang kita perlu lihat dalam suasana sekarang ini, di mana kita menerima realiti bahawa satu negeri itu memang kewujudan ataupun hegemoni satu parti itu terlalu tinggi, tetapi bagaimana kita hendak memberikan representasi perwakilan daripada pihak lain, daripada parti lain dan juga kaum lain. Nah, jadi itu salah satu perkara yang telah pun diperjuangkan oleh banyak NGO dan masyarakat sivil ke arah reform sistem pilihan raya. Saya membayangkan semangat itu mungkin diraihkan oleh kerajaan perpaduan, tetapi bahkan dengan momentum berbeza kemaman ni mungkin ia tidak popular daripada belahan PN, Perikatan. Hafiz dah jumpa ke Malay Heartland? Kalau melihat kepada makna Heartland itu, kalau mengikut carian Google ini, mengikut konteks site saya adalah pusat sokongan Melayu. Mengikut kepada konteks itu. Adakah itu menepati? Kita kena wujudkan istilah itu supaya kita boleh berbincang dengan sesuai dengan semangat PMX lah kan. PMX nak Melayu. Jadi kalau tak ada istilah itu kita boleh wujudkan nanti. Tak apa, kita fikirkan seketika sementara menantikan isyarat untuk melihat perkembangan di sana. Dr. Sharifah ni, saya tengok nota dia banyak. So dia yang antara tiga-tiga ni dia sebut daripada 2004 lagi. Jadi kalau iunjuran kemaman ini daripada negeri dan juga PRK yang lainnya, adakah ada petunjuk tertentu daripada trend line yang ada, garis trend yang ada, trend bahasa Melayu. Jadi saya tak ada masalah menggunakan trend bahasa Melayu. Apakah ada petunjuk tertentu daripada, ataupun ini memang dibelah semata-mata oleh Malay Heartland, PHBN berbanding Perikatan
dan juga sokongan Melayu Muslim. Itulah saya nampak kalau dekat Kemaman ni dia bermula daripada krisis pada 2014 sehinggalah kini dia telah jadi masih swing sama kepada PAS. Dan sudah tentu seperti yang telah disebutkan ya, ianya memang satu cabaranlah untuk parti yang pengasas awal ya, iaitu PAS pun daripada UMNO, PKR pun daripada UMNO, dan dia banyak dah dia mengkader banyak parti politik. Okey, sehingga lama tak guna istilah kader. Dr. Mazli, kader. Dia telah mengkader dan juga mewujudkan ya ramai parti-parti politik bersatu ya. Dan PKR pun UMNO. Ya, PKR pun. Malahan 2 hari lepas PMX juga telah menyebut dan mengingatkan ya Datuk Wira Ashraf, saya dulu pun calon UMNO ya. Lupa calon. Ya. Dan ini menunjukkan bahawa masanya untuk UMNO revitalize lah. Ya, mungkin kerana dia dah banyak sangat cabang itu. Telah hasil banyak sangat pemimpin-pemimpin yang berwibawa. Bila berwibawa dia buat parti baru. Kan? Kan? Tak boleh nak halang demokrasi, Doktor. Dia nak buat tapi hilang undi lah. Inilah hilang wang pertaruhan lah. Itu yang boleh berlaku. Bagi saya mungkin ianya kurang baiklah untuk UMNO kerana ianya telah terlalu memperkasakan ahli-ahli dia sehingga kan dapat ya mewujudkan parti-parti politik yang lain dan kuat pula tu ya, menunjukkan pengkaderan tu berkesan. Tapi inilah masanya untuk betul-betul melihat semula ya dalam UMNO sendiri dari segi strukturnya dan sebagainya, dan juga mungkin strateginya, dan saya nampak satu peluang lah ya, apabila kita ada Tanah Hati Melayu direct translation. Tanah Hati Melayu. Terima kasih lah. Kita boleh cuba. Saya nampak ini juga peluang untuk PAS lah ya, untuk membuktikan bahawa mereka bukanlah hanya pandai memainkan isu-isu sentimen yang kita sudah semakin lama tidak mahu ada, dan nampaknya polis pun mengambil tindakan yang lebih tegas sekarang. Ya, buktikanlah ya Terengganu, Kedah, Kelantan, Perlis ya akan mendapat manfaat ya dengan pembangunan, dengan infrastruktur yang lebih baik dan sebagainya. Inilah masanya untuk membuktikan. Sudah tentu semua pihak sekarang ini sepatutnya lebih kepada kerja ya untuk rakyat, tapi sudah tentu ada juga kot nanti petition yang akan datang ya, yang nampaknya masih di dalam ni dan ya. Yang penting sekali adalah ini memang ada peluang ya, dan juga sudah tentu parti yang lama seperti UMNO memang dah berkader banyak, jadi banyak parti. Inilah masanya mereka pun kena perkukuhkan ya strategi-strategi mereka. Ya, Dr. Mazli ya, kalau kita melihat kepada perkembangan yang berlaku ini, kita unjurkan calon lah kerana nampaknya kita sudah mula seperti melihat kemungkinan kita ni macam dah mengandaikan sah dah Datuk Seri Samsuri yang menang ni, seolah bila bincang ke arah ini. Tapi kalau digambarkan dulu, PMX kata kalau Tan Sri Effendi menang dia ada peranan yang besar. Kalau dia tidak dibincangkanlah soal Datuk Seri Samsuri. Kalau yang masuk parlimen itu Tan Sri Effendi, apa perubahan yang boleh berlaku untuk Kemaman, dan kalau Datuk Seri Samsuri, apa pula manfaatnya kepada Kemaman? Okey, pertama kita kena ingat bahawa ini adalah kali pertama, seingat saya lah, seorang Parlimen Angkatan Tentera. Tapi kita ada ahli Parlimen yang dia selalu peringatkan orang, saya Jeneral. Jangan lupa. Ada ahli Parlimen tu. Jangan lupa tapi itu. Dari segi rank dalam tentera tu jauh. Parlimen nombor 1. Saya rasa Angkatan Tentera Malaysia ni hampir 150,000 anggota. Maknanya bukan senang untuk menduduki jawatan itu. Jadi oleh sebab itu kita melihat itu satu perkembangan yang baik bagi UMNO terutama ya, maknanya rejuvenasi lah dengan tokoh yang baru, dengan kemahiran dan juga kepakaran yang baru bidang ketenteraan, dan beliau juga boleh menyumbang.
Dan saya rasa sumbangan kalau menang ya. Kita masih lagi belum betul keputusan rasmi ya. Dah macam andaikan dah menang nanti. Maksud saya Tan Sri ini tadi. Afandi. Calon BN Tan Sri Raja Afandi. Kalau beliau menang memang itu satu perkara yang baik. Maknanya satu benih untuk semak dan imbang dalam konteks negeri Terengganu walaupun di parlimen. Dan keduanya dia boleh menjadi penghubung dengan kerajaan pusat. Kita tahu hubungan federal dan state ini memang agak tegang sejak daripada awal lagi penggal ini. Dan ianya boleh memberi satu sumbangan kepada negeri Terengganu. Okay. Walaupun ialah MB Terengganu tidaklah seperti mana MB dari utara dan sebagainya yang saya rasa jauh lebih tegang relationshipnya dengan pusat. Jadi oleh sebab itu kalau BN menang boleh menang. Tetapi sekarang kita nampak bahawa tampaknya PAS akan menang dan tidak dinafikan bahawa MB Terengganu adalah seorang yang agak moderate di kalangan pemimpin kanan PAS. Jadi itu satu perkara yang baik juga yang boleh menyederhanakan hubungan federal state, terutamanya Terengganu juga dilihat sebagai salah satu negeri yang penting di kalangan 4 negeri SG4 tu. SG4 SG4 tu sebab dia ada petroleum dan dia juga ada satu potensi yang besar dari segi ekonomi berbanding dengan negeri lain yang masih lagi agak kabur. SG4 dia jadi bahasa Inggeris juga Mereka kena cari itu satu irony dia lah. Saya selalu sebut ini UMNO pun memperjuangkan Melayu tapi sepatutnya jadi pekembar bukan jadi UMNO lah dalam hal itu. Hafiz, kita ingin tanya satu soalan berkenaan dengan bisik-bisik terhadap sokongan kepada kerajaan perpaduan semakin meningkat. Adakah elemen-elemen ini akan memberi kesan kepada PRK ini ataupun itu satu elemen lain yang akan dibincangkan dalam ruangan ini tadi? Bagaimana itu, Doktor? Kalau kita tengok elemen, nampaklah betapa PAS dia sepenuh jiwa dan hati nak menang dan juga memang kalau kita tengok dalam TikTok dan juga social media mereka katakan kita kena menang besar ini nampak bahawa ianya hasil dan juga impak kepada apabila sokongan daripada beberapa menyatakan sokongan kepada PMX. Nampak ini adalah impak utama dia lah. Baik. Dr. Mazlan, kalau kita melihat kepada apa yang dibawakan oleh kedua-dua pihak ini, kemaman ini masih sifat dia PRK Parlimen. Jadi dia tidak akan mengubah banyaklah apa yang sudah sedia ada di Terengganu itu. Jadi apa pun tempoh kempen, apa juga bentuk input yang disuntik di sepanjang tempoh kempen ini kiranya tidak mengubah apa-apa banyak. Ataukah ada, sebab ada orang menyebut bahawa kalau Samsuri masuk parlimen ni ada satu yang strategik yang boleh dilakukan oleh kerajaan perpaduan untuk diffuse. Saya selalu berfikir dalam bahasa Inggeris kan. Jadi bila mencari istilahnya dia selalu bergulat sedikit. Memancit, istilah diffuse, pancit. Memancitkan istilah Dr. Makzi tadi sederhana, jalur sederhana dalam PAS ini. Apakah ada kemungkinan itu? Dr. Samsuri ini latar belakangnya kejuruteraan. Agak berbeza dengan kepimpinan utama PAS yang lain daripada jawatan Presiden dan juga di peringkat jawatan kuasa pusat PAS. Kerana Dr. Samsuri ini satu-satunya kita lihat pemimpin PAS yang kelihatannya moderate dan bagaimana beliau membina hubungan dengan persekutuan walaupun Terengganu ini adalah negeri di bawah Parti Perikatan Nasional. Nampaknya tata caranya nampak sopan. Beliau menanggani hubungan negeri dengan persekutuan dengan begitu cermat. Tidak seperti rakan sejawatnya di sebuah negeri yang lain yang nampak agak menggunakan pendekatan yang agresif dengan kerajaan persekutuan. Maka apabila menang di kawasan Parlimen Kemaman ini dan Menteri Besar ini akan berada di Parlimen. Jadi saya fikir seorang yang progresif seperti ini akan menarik perhatian daripada kerajaan kerana
sudah pastilah wakil-wakil PAS yang lain yang berwatak yang agak berbeza dengan pendekatan selalunya kita lihat perbahasan parlimen tu nampak seperti nak bergaduh saja. Mungkin Dr. Sam ini apabila berada di parlimen ini boleh membawa satu pendekatan baru, pendekatan yang lebih mesra. Yang kemungkinan akan boleh mencetuskan satu hubungan yang baik dengan kerajaan persekutuan. Tidaklah erti katanya menyokong PMX, tidak, tetapi boleh menyederhanakan hubungan dan seterusnya telah membina satu jaringan baru di antara pembangkang dan juga kerajaan. Kerana Dr. Sam ini telah diwawarkan sebagai bakal Perdana Menteri. Bakal Perdana Menteri bermaksud seorang tokoh sebenarnya yang boleh mewujudkan satu tata cara hubungan yang lebih baik dan lebih berkesan. Jadi saya fikir naratif itu nampaknya maksudnya ada masih ada cahaya di hujung terowong kepada mereka yang mungkin mengharapkan kemenangan kepada BN. Cuma idea saya sebut beberapa hari yang lalu secara dalam talian, saya kata agak paradoks dan ironis bila PAS mengutarakan Dr. Samsuri ini sebagai calon PM dalam keadaan mereka mengatakan kepimpinan ulama, tetapi bila nak cari calon untuk Perdana Menteri di peringkat pusat, dia perlu datang daripada yang bukan ulama yang ada. Jadi di situ sebenarnya ia agak paradoks dan juga ironis lah. Kerana di peringkat negeri inginkan itu, bila pusat tak ada. Dia kena ambil jurutera yang ini jugalah. Bererti akhirnya real politik itu yang akan harus mengambil tempat dan kesederhanaan itu juga yang sebenarnya akan memenangkan. Tapi ini menarik juga untuk kita lihat kerana kita bandingkan dua pendekatan yang ekstrim yang memenangi hati, yang boleh memenangi hati dan meyakinkan Terengganu yang full swing kesemuanya dimiliki oleh PAS. Kedah juga hampir begitu, tetapi pendekatan yang jauh sekali berbeza. Bagi saya two poles apart ni. Model yang ditawarkan oleh PAS, bukan modul yang ditawarkan oleh PAS adalah Kedah, Terengganu. Tapi kesannya sama. Dari kacamata penganalisis politik, bagaimana kita menjelaskan ini? Itulah kalau kita tengok penduduk Terengganu, kalau dia memang daripada awalnya memang boleh swing. Kerana itu dia mereka lebih kepada berfikir, dan kalau kita kalau dari segi itu nampak bahawa mereka berhati-hati apabila memilih calon dan juga memilih bagaimana strategi yang hendak dibawa. Dan saya nampak kemaman salah satu daripada pengundi yang lebih melihat dari sudut fakta dan juga dari sudut apa yang mereka mahu. Tapi dalam masa yang sama sudah tentu yang kalau guna 3R ianya juga akan memberi kesan kerana majoriti di Kemaman adalah orang Melayu. Dan itulah yang bagi saya memang efektif tetapi tidaklah membawa yang baik. Tetapi ianya digunakan dengan cara begitu mild approach dengan sudah tentu DAP lah yang menjadi sasaran yang menjadi sasaran dan ianya mungkin nampak berkesan sebab belum keluar lagi keputusannya. Tapi kalau kita tengok congak angka daripada PRU 15 nampaknya ianya ke arah pihak PAS. Dan kita tunggu dan lihat. Dan kalau moderate adalah satu yang baik dan saya amat berharaplah pihak PAS teruskan ke arah itu kerana kita telah lama mengecapi suasana yang aman, harmonis. Kita kata pilihan raya ni rugi 3.5 lebih kurang 3.5 juta dan sebagainya, tapi kerugian ini untuk demokrasi beza kalau kita ada perkara nauzubillah lah konflik sivil seperti di negara-negara lain yang akan menelan belanja lebih banyak dan kemusnahan berlaku kan. Jadi di Malaysia ni alhamdulillah kita berbelanja untuk meraihkan demokrasi dan mengetengahkan lagi isu-isu rakyat Kemaman. Sekarang ni semua orang tahu dah harga ikan sebenarnya tak ada mahal sangat. Tapi orang tengah ni punca dia. Jadi isu-isu yang dibawa pihak nelayan dan sebagainya akan diketengahkan dan ini lebih baiklah daripada
situasi-situasi yang memudaratkan tapi masih belanja besar seperti peperangan saudara dan sebagainya. Dr. Mazie, beberapa kali Dr. Sharifah menimbulkan pemerhatian Dr. Sharifah di dalam kemaman ni nampaknya disiplin belanjawan kempen tu lebih berhemah. Saya tak pasti kalau Dr. Mazie berkongsi pemerhatian sama, dan mungkin juga kalau boleh saya petik, kalau saya faham dengan betul apa yang Dr. Sharifah bangkitkan, memang ada keresahan kita kalau menggunakan 3R, tetapi ia lebih terkawal daripada kempen-kempen PRK sebelumnya. Nampaknya seperti mereda dua elemen ini. Satunya disebabkan oleh petition sudah mula memberikan kesan, mahkamah sudah kelihatan ada giginya dan kita lihat kesan, dan juga satu lagi soal inti kempen itu, walaupun ada tuduhan dan ada siasatan, ada yang akan dipanggil ke Bukit Aman nanti, tapi lebih reda daripada sebelumnya. Adakah ini trendnya ataupun semata-mata kerana PAS confident, jadi tak timbul sangat benda-benda ini? Apa bacaan Dr. Mazie? Saya setujulah, PAS confident. Jadi dia tak perlu provokasi, tak perlu banyak semua senjata yang ada. Dan senjata 3R ni adalah sebenarnya senjata terakhir, tetapi ianya efektif. Dan tapi dalam konteks Terengganu, oleh sebab demografi pengundi di sana adalah berapa Melayu, 90% lebih. Jadi isu 3R tidak begitu perlu digunakan. Tetapi ianya boleh memberi kesan jugalah kepada untuk swing penyokong-penyokong UMNO. Tetapi saya rasa isu 3R ini lebih kita kena prihatin apabila ia berlaku di Pantai Barat. Sebab ianya boleh mencetuskan ketidakharmonian dan juga konflik. Dan inilah yang kerajaan dan juga pihak berkuasa perlu lihat dalam tempoh tunggal ini, bagaimana kita nak mereformkan sistem pilihan raya, termasuk juga kaedah kempen dan juga persaingan parti-parti, naratif parti-parti, supaya elemen-elemen perkauman dicairkan dalam wacana politik. Mengingatkan saya kepada ungkapan patriotism is the last refuge of political scoundrel. Jadi kalau saya suka bila Dr. Mazie mengungkitkan itu adalah satu alat umpan, undi, apa nak sebut, last refuge ni. Last refuge. Banyak apabila modal lain dia tak ada. Bila modal itu akan digunakan untuk akhirnya membawa kepada dokongan undi. Dr. Mazlan bersetuju dengan pemerhatian itu. Dia tenang sikit ni kerana PAS yakin dengan kemenangan. Ya, kita lihat dalam trend politik Malaysia dalam beberapa pilihan raya yang lepas, naratif 3R itu sangat mendominasi. Sebab itu saya kata tadi, dikotomi Melayu bukan Melayu, Islam bukan Islam itu sesuatu yang nampaknya semakin melebar jurangnya. Dan adalah benar, isu 3R ini sangat efektif. Bukan hanya Malaysia, banyak negara lain. Misalnya di Australia juga ada satu parti dahulu, One Nation, kalau tak silap. Dia menggunakan isu kaum kulit putih sebagai satu bangsa yang superior. Dia cepat naik tetapi akhirnya cepat jatuh juga ya dalam konteks politik di Australia. Maka saya lihat perkara ini dia akan sampai pada satu peringkat pemerintahan ini perlu melihat ia bukan lagi sesuatu yang boleh ditafsir sebagai politik, tetapi satu tanggungjawab sebuah kerajaan untuk melunakkan kembali, untuk merapatkan kembali jurang itu tadi, supaya elemen 3R ini tidak disalahguna, kerana negara Malaysia adalah negara majmuk, negara yang mempunyai latar belakang berbeza dari segi kepercayaan dan sebagainya. Maka elemen ini tidak sesuai. Maka rekonsiliasi itu mestilah menjadi keutamaan kepada kerajaan dan sebagai pemerhati politik. Saya fikir kerajaan mesti tegas dalam perkara ini. Tegas maksudnya bagaimana untuk mengharmonikan semula hubungan masyarakat ini dengan mengawal 3R ini supaya ia tidak disalahgunakan. Dan saya fikir akhir-akhir ini ada undang-undang dan juga kita lihat pihak penguatkuasa seperti polis sekarang ini sedang menangani kerana banyak isu-isu di media sosial hari ini. Media sosial inilah sebenarnya yang banyak membuat mudarat kerana isu 3R ini sangat menjejaskan.
banyak berita-berita palsu, cerita-cerita palsu. Saya fikir di Malaysia ni boleh memberi kritikan, tidak ada salah memberi kritikan, tetapi dengan mencipta satu persepsi, satu cerita yang tidak benar itu sebenarnya tidak wajar dan tindakan tegas itu pada saya adalah perlu untuk mengatasi perkara ini. Dr. Mazlan, kita ada isyarat kan? Hafiz dia nak terjatuh tadi, saya ingat dia angkat tangan. Saya terkejut, tiba-tiba kita nak melintas. Sebab kerana SPR menjanjikan bahawa sistem baru ini akan memberikan keputusan yang lebih cepat. Sekarang sudah pukul 9.45, kita belum ada isyarat lagi. Jadi saya bukan nak terjatuh, saya cuma nak baca majoriti undi di situ. Kalau kita saksikan, 34,000 melebihi daripada angka sebelum ini. Ini sudah memberi bayangan bahawa PAS sudah pun memenangi. Saya ada satu soalan kepada Dr. Mazlan soal meletakkan Dr. Sam itu sebagai calon PM masa akan datang. Persoalannya, jika Dr. Sam ini memasuki parlimen nanti, adakah dapat kita bayangkan akan berlaku pertukaran ketua pembangkang yang menggantikan ketua pembangkang sekarang dan menggantikan Dr. Sam sebab ia dikatakan sebagai calon PM? Doktor, bagaimana? Itu tidak mustahil. Kerana pertukaran ketua pembangkang itu juga ada satu cara bagaimana untuk mengefektifkan peranan pembangkang itu apabila seseorang itu walaupun kita lihat lazimnya dalam sejarah politik ini ketua parti yang akan menjadi ketua pembangkang, tapi nampaknya pada kali ini bukan ketua parti yang menjadi ketua pembangkang. Jadi pada saya dia boleh mungkin boleh ditukar kepada seorang lain yang lebih efektif dan nampaknya oleh kerana Dr. Sam ini telah diketengahkan, dinaratifkan sebagai bakal Perdana Menteri, maka mestilah setanding dengan Perdana Menteri. Maka bakal Perdana Menteri dengan Perdana Menteri mesti diwujudkan satu ruang untuk dua tokoh ini, dan saya fikir dalam PAS mereka memiliki kursi terbesar. Saya fikir andaian itu tidak mustahil boleh berlaku. Dr. Sam diketengahkan sebagai ketua pembangkang. Cuma isunya adalah apabila menjadi ketua pembangkang ini mesti fokus. Sedangkan Dr. Sam ni seorang menteri besar, ketua eksekutif bagi negeri. Banyak pengorbanan masa yang perlu difokuskan oleh beliau sekiranya menjadi ketua pembangkang. Ada dua benda yang timbul di situ dengan ulasan Dr. Mazlan. Pertama, kerana Dr. Mazlan, Hafiz, menggunakan istilah yang lebih efektif. Ya, betul. Semua benda nak terjatuh Hafiz malam ni. Jadi tak balance. Okey. Pertama, kerana Dr. Mazlan menyebutkan istilah lebih efektif. Yang timbul di kepala saya adalah timbul persoalan lebih efektif ni datangnya daripada seorang yang bukan presiden parti. Dan kedua-duanya, maknanya belah PN, belah Bersatu juga tidak menampilkan presiden, belah PAS juga tidak menampilkan presiden. Jadi kalau presidennya bukanlah ketua pembangkang yang paling efektif, apa ertinya menjadi presiden? Itu benda yang itu benda yang saya persoalkanlah. Yang keduanya adalah soal keperluan untuk saya usik di beberapa tempat, Hafiz, saya kata untuk meredakan istilah sederhana yang Dr. Mak Aziz sebut tadi. Caranya adalah dengan PAS menyertai kerajaan perpaduan. Dan ini sekaligus akan menguncupkan pula keberadaan Bersatu di dalam jalur pembangkang. Kuat mengangguk Dr. Mazi itu. Saya rasa elok kita ulas sedikit tentang ini. Maknanya Bersatu akan semakin menguncup dengan kemenangan Dr. Samsuri di Kemaman ini. Ya, betul. Pertama, kita lihat apa yang berlaku pada Bersatu akhir ini, iaitu 5 orang sudah menyatakan sokongan, hilang walak lah kalau istilah PASnya, hilang walak kepada presiden parti. Jadi dan mungkin ada tambahan lagi. Jadi itu menimbulkan krisis, adakah Bersatu masih relevan untuk menjadi berada di hadapan di dalam barisan pembangkang. Jadi itu saya rasa satu perkara yang penting untuk kita lihat, Perikatan Nasional lihat semula dan memastikan bahawa PMX mempunyai tandingan yang baik di dalam parlimen. Jadi
Tapi saya bersetujulah Dr. Sam tu dia menteri besar. Dari segi praktikalnya tak praktikal lah, dia juga betul pembangkang. Jadi itu satu yang amat sukar untuk dilakukan. Ia satu cabaran lah saya nampak untuk Dr. Sam. Ya, kerana ini satu tugas yang berat dan sebagai seorang dan bukannya dia sebagai pembangkang, ya. Maknanya banyak kerja, ya, dan sebagai MD pun banyak kerja. Jadi sebagai sudah tentu saya pasti dalam PAS, dalam PN, ya, ada ramai pemimpin, ya. Dan saya ingin ketengahkan sedikitlah. Kalau kita tengok dahulu pernah, ya, banyak menyuarakan tentang apabila BN, ya, UMNO terlalu mendominasi, telah menguncupkan MCA, MIC dan sebagainya, ya. Tetapi ini juga macam fenomena yang sedang berlaku dalam PN, ya, sebab sekiranya kalau kita tengok dari PRU, ya, ke-15 ni memang telah disebut, ya, bahawa PAS menang bukan atas tiket PAS tapi tiket Perikatan Nasional, ditukar nama tu telah menyebabkan ianya dapat menang. Ya. Jadi kalau ada pengucupan, ya, maka mungkin susah untuk menjayakan Perikatan Nasional ini. Maka perlulah ada strategi dan juga perbincangan dalam pembangkang supaya ianya dapat diperkukuhkanlah dari segi itu. Dan saya pasti kalau kita tengok dari pembangkang dan juga dalam mana-mana parti, memang akan ada, ya, pasang surutnya, tetapi bagaimana untuk memperkukuhkannya kembali. Jangan sampai dah terlambat dan juga tak boleh nak berpatah balik. Dan Doktor lihat ada kemungkinan itu kita akan tiba ke tahap itu, ada potensinya, ada petunjuk. Kalau terlalu marah dan juga telah meninggalkan partner, maka itu adalah macam contohnya keempat-empat negeri ini. Siapakah yang menjadi MB, ya? Dan ini mungkin bila meninggalkan, ya, sahabat ke belakang, maka bagaimana hendak ada satu blok. Kalau sudah menjadi baggage, satu blok, ya. Adakah ini kenyataan provokasi, saya tak pasti. Ya. So ini mungkin yang perlu dipertimbangkan juga, yang perlu difikirkanlah, ya, sebab menang di dalam PRU 15 adalah dengan Perikatan Nasional, ya, dan juga BN dan juga PH mereka masih kukuh di dalam blok mereka, ya. Dan ya, itu saja. Saya bila doktor timbulkan ini, ya, Dr. Mazlan, selalu saja orang membaca politik ini dengan garis yang linear. Tapi tactical maneuvering, ini pun kena cari istilah Hafiz lah. Saya tengok istilah ni, saya tengok Hafiz lah. Percaturan taktikal lah. Ini saya jumpa. Istilah saja. Percaturan taktikal ini bukan garis dia linear. Dia boleh saja pemimpin-pemimpin yang kutai, bukan otai, kutai, seperti kutai dan otai lain maksudnya. Jadi pemimpin yang kutai, seumpama PMX, akan, ya, termasuk Mahathir, Tun Mahathir juga. Dia akan sentiasa melihat percaturan taktikal ini. Apakah berkemungkinan keputusan Kemaman ini dia membuka suatu, bukan Pandora box lah, tapi satu bentuk potensi yang tersendiri untuk membina garis, menjadi inflection point pada garis politik linear ni, betul? Ya, saya fikir dalam pilihan raya Kemaman ini, percaturan taktikal itu adalah sesuatu yang menyelah. Kerana kita lihat Barisan Nasional, dia mengumumkan calon tu lebih awal. Lama sebelum PAS mengukuhkan calon. Ada orang mengatakan ini satu bentuk taktikal yang salah. Kerana mengumumkan calon lebih awal, dia memberi advantage kepada lawannya untuk mengatur bersiap sedia. Tetapi saya fikir bahawa tujuan Barisan Nasional mengemukakan calon lebih awal itu juga satu taktikal, kerana selamanya politik Terengganu ini didominasi oleh tokoh-tokoh yang dikira otai dalam politik seperti Datuk Seri Muhammad Said, Ahmad Said, dan beberapa tokoh ini, bagaimana
seorang tokoh bukan ahli politik nak diketengahkan. Ia sebenarnya satu simulasi sebenarnya. Satu simulasi supaya testing lah ni, uji kaji. Satu uji kaji dan simulasi untuk menetralkan keadaan sekiranya ada pihak tak berpuas hati dan sebagainya, maka dia diberitahu lebih awal. Tetapi ia menjadi kelebihan pula kepada PAS untuk membuat satu bentuk counter measure. Istilah nak kena cari satu terjemahan lah tu. Dalam strategi ini, timbal balas ini dengan tiba-tiba mengejutkan semua pihak, mengetengahkan Menteri Besar sendiri. Maka mengetengahkan seorang Menteri Besar yang mempunyai track record telah memenangi pilihan raya di negeri Terengganu ini 2 kali dan nampak tidak begitu banyak masalah dalam pentadbiran dia. Saya fikir itu di situ PAS telah strateginya sudah mengatasi strategi Barisan Nasional. Dan apabila Dr. Sam apabila menjelajah berjumpa dengan rakyat, nampak dia begitu santai. Kerana apa? Kerana beliau tidak seperti calon Barisan Nasional. Dari segi strateginya, orang sudah kenal dia semua. Maksudnya tidak perlu bersusah-susah seperti calon Barisan Nasional. Dan kita lihat calon Barisan Nasional saya lihat dari segi ketokohan itu ia memang bagus, tetapi dari segi ucapan dia, bagaimana beliau dalam pidatonya itu nampak saya lihat ada sedikit kekurangan di situ. Kerana saya lihat ada di TikTok dan juga di platform media sosial yang lain, beliau bercakap kononnya digambarkan orang tidak faham apa yang dia bercakap. Itu juga adalah satu strategi yang digunakan oleh PAS untuk menunjukkan bahawa calon mereka lebih baik daripada calon Barisan Nasional. Jadi pertempuran berasaskan strategi ini nampaknya akan jadi pemaking dalam politik baru di Malaysia. Dia bukan lagi strategi, dia sudah jadi tactical. Dia otai dan kutai. Dr. Syarifah, dia pelik sikit bila saya sebut dua maksud dia tak sama. Kutai maksudnya tested, teruji. Otai ini pun adalah kolokvial, dia bukan bahasa rasmi, old timer. Jadi lain banyak maksud. Saya belajar istilah baru. Saya bergulat sikit malam ni sebab kenapa istilah-istilah yang ditimbulkan. Tapi dalam konteks percaturan yang taktikal ini, Dr. Mazi ni dia dah masak lah, sebab dia peguam untuk merundingkan semua. Jadi dia ada kiri kanan depan belakang untuk percaturan yang lain. Kalau ada masa kita nak korek pengalaman dia, Hafiz Ya, betul. Dan kita sudah pun mengakhiri siaran kita pada malam ini, dan kita setakat ni belum ada lagi PRK yang akan datang. Dijanjikan keputusan awal tapi tidak berlaku. Betul. Kita menunggu keputusan namun belum sampai, belum lagi kita bawa SPR ke dalam acara kita. Kita akan umumkan dari semasa ke semasa melalui siaran kita, dan kita akan berhenti di sini, Syed, dan semoga kita akan membawa perbincangan ini dalam tempoh-tempoh akan datang untuk kita menganalisis setiap keputusan, terutama sekali setiap saluran yang Syed katakan, untuk kita melihat pecahan keputusannya nanti, Syed. Itu nanti kita cari kesempatannya untuk melihat secara lebih terperinci, kerana di balik setiap data itu akan memberikan warna dan juga garis trend. Trend bahasa Melayu, Dr. Syarifah. Garis trend yang akan memberikan kita pencerahan yang lebih mendalam. Terima kasih kerana kesediaan anda. Terima kasih kepada semua panelis. Hafiz, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.